Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, cikgu akan berkongsi lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 5 merujuk kepada bab 10 iaitu bab yang terakhir berkaitan dengan kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 10.1 Malaysia dalam isu global kontemporer. Malaysia dalam isu global merujuk kepada isu yang melanda di peringkat antarabangsa yang perlu ditanggani oleh kerajaan kita yang bernama Malaysia. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan pelajar dapat memerihalkan pelibatan Malaysia dalam menangani isu-isu global dan kontemporer. Jom belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ika. Secara umumnya, pengenalan kepada tajuk ini merujuk kepada konsep global. Konsep global merupakan isu konflik yang berlaku hasil daripada perkembangan masalah di peringkat antarabangsa. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sikap terbuka, isu pada peringkat global meliputi sama ada isu ekonomi, sosial maupun politik yang turut mempengaruhi perkembangan negara kita. Sikap dan pandangan Malaysia tentang isu tersebut turut disuarakan dalam pelbagai pertubuhan di peringkat antarabangsa. Kemampuan Malaysia menangani isu ini dengan baik tanpa sebarang konflik menunjukkan kebijaksanaan pemimpin negara kita. Secara umumnya, terdapat dua isu global yang akan kita bincangkan dalam tajuk ini, iaitu berkaitan dengan ekonomi dan persempadan. Antara isu-isu global yang akan dikupas dalam bab ini ialah merujuk kepada pertama, isu penyalahgunaan dadah. Kedua, isu yang berkaitan dengan pertindihan sempadan. Isu yang ketiga berkaitan dengan kempen anti minyak sawit. Keempat, perdagangan orang. Dan isu yang kelima berkaitan dengan penyakit berjangkit. Kita lihat isu satu persatu. Isu yang pertama ialah berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Malaysia telah mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pesalah dadah. Malaysia terlibat dalam menangani isu global ini melalui menyuarakan dalam forum di peringkat antarabangsa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu seperti dalam persidangan penguasaan dadah antarabangsa yang telah ditubuhkan oleh Amerika Syarikat pada tahun 1883 dikenali sebagai IDEC. Kedua, Malaysia juga bekerjasama dengan Interpol iaitu polis di peringkat antarabangsa serta menggubal strategi operasi bagi memerangi masalah dadah di peringkat dunia. Selain itu, Malaysia juga menyuarakan pandangan dalam forum pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Malahan,
Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah terpilih sebagai Ketua Jawatan Kuasa Anti Dadah di peringkat antarabangsa pada tahun 1988. Seterusnya, isu yang kedua ialah berkaitan dengan pertindihan sempadan, iaitu merujuk kepada isu tuntutan sempadan dan hak milik bertindih dengan negara lain. Terdapat 3 isu yang berkaitan dengan pertindihan sempadan, bermula dengan isu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kedua, isu yang berkaitan dengan Pulau Batu Putih. Dan isu yang ketiga berkaitan dengan Kepulauan Spratly, iaitu juga dikenali sebagai Terra Nullius. Isu pertindihan sempadan yang merujuk kepada tuntutan sempadan dan hak milik bertindih di antara sesebuah negara dengan negara lain. Isu yang pertama berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Isu ini merujuk kepada pertindihan sempadan di antara Malaysia dan Indonesia. Bagi mengatasi masalah ini, Malaysia telah membawa isu ini ke Mahkamah Antarabangsa. Hasil daripada keputusan Mahkamah Antarabangsa, isu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan telah menjadi hak milik Kerajaan Malaysia. Manakala isu yang kedua berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih. Ianya merujuk kepada tuntutan sempadan di antara negara Malaysia dan negara Singapura. Bagi mengatasi masalah ini, Malaysia merujuk kepada Mahkamah Antarabangsa. Hasilnya, Pulau Batu Putih adalah hak milik Kerajaan Singapura. Seterusnya, isu yang ketiga berkaitan dengan pertindihan sempadan ataupun tuntutan sempadan dan hak milik bertindih dengan negara lain, iaitu isu Kepulauan Spratly. Ianya bermula pada tahun 1979 apabila sebahagian Kepulauan Spratly merupakan wilayah di dalam negara Malaysia. Lokasinya terletak di Pulau Kecil Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan Pulau Layang-Layang. Ianya merujuk kepada Akta Zon Ekonomi Eksklusif pada tahun 1984. Pertindihan tuntutan sempadan ini merujuk kepada beberapa buah negara. Antaranya ialah negara Malaysia, China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Terdapat beberapa sebab penting kenapa ianya menjadi tuntutan bagi negara-negara tersebut. Ialah kerana dari segi sudut geostrategik, pulau ini terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara. Dan pulau ini berpotensi dari segi aspek perdagangan yang penting. Bagi mengatasi masalah ini, Malaysia telah membangkitkan isu ini di dalam Forum ASEAN China pada tahun 1995. Sehingga kini, isu ini masih belum menemui jalan penyelesaian. Seterusnya, kita lihat pula isu berkaitan dengan kempen anti minyak sawit. Minyak sawit
merupakan hasil pengeluaran penting bagi negara kita. Negara-negara maju iaitu negara pengeluar minyak sawit, minyak kacang soya iaitu American Soybean Association dan pihak NGO pencipta alam di Eropah telah melancarkan satu kempen anti minyak sawit. Situasi ini menyebabkan penanaman kelapa sawit menjadi punca pencemaran alam sekitar. Kemusnahan yang berlaku kepada hutan yang telah diterokai untuk peladangan kelapa sawit dan memusnahkan habitat haiwan liar di kawasan tersebut. Kesannya, kempen anti minyak sawit telah menggugat ekonomi negara kita yang sedang membangun seperti negara Malaysia dan negara Indonesia yang menjadi pengeluar utama kelapa sawit dunia. Bagi mengatasi isu global masalah kempen anti minyak sawit, Malaysia cuba menangani isu ini melalui pertubuhan RSPO, mengadakan kempen secara berterusan dan mendapatkan persijilan MSPO sejak tahun 2019 lagi. Ianya bertujuan untuk menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan dan berterusan. Pelaksanaan amalan pertanian yang baik GAP dan mengelakkan konflik dengan negara-negara lain di peringkat antarabangsa. Seterusnya, kita lihat pula isu pemerdagangan orang. Apakah yang dimaksudkan dengan pemerdagangan manusia ataupun orang? Merujuk kepada perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan seperti merekrut, memindahkan atau menerima seseorang. Ianya merupakan satu jenayah terancam, ancaman terhadap hak asasi manusia iaitu kebebasan manusia dan mengancam keselamatan negara. Mengapakah isu ini tertumpu di negara kita iaitu di Malaysia? Ekoran daripada perkembangan ekonomi dan kemakmuran negara kita Malaysia telah menarik kehadiran warga asing melalui sindiket pemerdagangan orang. Malah, kedudukan Malaysia yang strategik terletak di tengah-tengah Asia Tenggara merupakan lokasi transit ataupun persinggahan bagi aktiviti pemerdagangan orang ke negara lain. Bagi membenteras pemerdagangan orang, kerajaan Malaysia telah menjalankan 4 langkah bagi mengatasinya, iaitu yang pertama, menguatkuasakan undang-undang melalui Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan dengan mengenai hak kanak-kanak pada tahun 1989 dan protokol dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Langkah kedua, Malaysia telah mengadakan majlis anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan golongan migran pada tahun 2008. Seterusnya, Malaysia juga menguatkuasa ATIP SOM iaitu merupakan akta undang-undang yang berkaitan dengan anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran pada tahun 2007. Langkah yang keempat ialah Malaysia telah mewujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan berkaitan dengan anti penyeludupan migran
pada tahun 2010 hingga 2015, menjalankan rundingan dengan negara-negara luar bagi mengatasi permasalahan ini, iaitu masalah membenteras perdagangan orang dan membuat pendakwaan dan juga perlindungan kepada mangsa-mangsa yang telah terjadi ekoran daripada pemerdagangan orang di negara kita. Isu yang terakhir ialah berkaitan dengan penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit di sini merujuk kepada penyakit AIDS, iaitu sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Ianya dikesan di Malaysia pada tahun 1986. Didapati tahun 2014, lebih 100,000 kes telah dilaporkan dan lebih 16,000 orang disahkan kematian. Ianya merebak disebabkan gaya hidup yang tidak sihat dan masalah penyalahgunaan dadah. Kerajaan melalui Kementerian Kesihatan telah membuat pemeriksaan secara berterusan dan memberikan rawatan kepada mangsa AIDS. Seterusnya, melalui pertubuhan perubatan di peringkat antarabangsa PBB, iaitu WHO, memperakukan kejayaan pencapaian Malaysia bagi mengurangkan penularan wabak penyakit AIDS. Malah Malaysia mendukung hasrat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk dunia kita bebas AIDS pada tahun 2030 melalui pelaksanaan NSPEA, iaitu Pelan Strategi Kebangsaan untuk mengakhiri penyakit AIDS. Seterusnya, pada 1 Disember setiap tahun, negara akan menyambut Hari AIDS Sedunia. Secara rumusan, Malaysia memainkan peranan penting dalam isu global, terutama yang berkaitan dengan kepentingan negara. Pelbagai isu global yang dilalui oleh Malaysia termasuklah penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan penyakit berjangkit. Kita sebagai rakyat sewajarnya menyokong usaha kerajaan bagi menyelesaikan sebarang konflik antarabangsa. Setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Cikgu menyediakan latihan pengukuhan supaya pelajar dapat mengulang kaji tajuk bab 10, iaitu tajuk 10.1. Cikgu akhiri perkongsian ini dengan ucapan sekian terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.